lagi dalam matematik tahun 2, buku teks jilid 2, muka surat 13, tajuk pecahan dan perpuluhan. Oke, kali ini standar pembelajarannya membanding nilai dua perpuluhan yang diberi. Oke, banding perpuluhan. Oke, kita lihat contoh-contoh yang diberi. Contoh yang pertama, oke, lihat contoh yang pertama. Manakah yang lebih kecil? Sifar perpuluhan 2 atau sifar perpuluhan 4? Oke, tengok pada gambar raja yang diberi. Sifar perpuluhan 2 ini 2 bahagian dilorek daripada 10 bahagian yang sama besar. Oke, bahagian-bahagian ini nilai dia kurang daripada 1. Oke, ingat, bahagian-bahagian ini nilai dia kurang daripada 1. Oke, di sini nilai sifar. Sehingga sini nilai 1. Jadi setiap bahagian ini nilai dia kurang dari 1. Yang diwarnakan hijau di sini nilai dia sifar perpuluhan 2. Oke. Dan yang diwarnakan kuning di sini ada sifar perpuluhan 4. Oke, kedua-dua nilai ini adalah kurang daripada 1. Oke. Apa yang perlu dibuat di sini? Membandingkan. Oke, yang manakah lebih kecil? Jadi lihat pada kawasan yang diwarnakan, luas kawasan yang diwarnakan. Sifar perpuluhan 2 ini lebih sedikit, lebih kecil kawasan yang diwarnakan berbanding sifar perpuluhan 4. Ini kawasan yang diwarnakan. Oke, jadi sendiri kita boleh nampak juga sifar perpuluhan 2 lebih kecil. Kawasan yang dia lorek hijau ini kecil. Jadi hijau kurang daripada kuning. Oke, maksudnya sifar perpuluhan 2 lebih kecil. Jadi sifar perpuluhan 4 ini lebih besar ataupun lebih luas kawasan yang diwarnakan daripada sifar perpuluhan 2. Oke, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Oke, di sini ada garis nomor. Garis nomor, seperti yang tadi sudah diterangkan, nilai ini adalah kurang daripada 1. Nilai 1 di sini, berarti nilai yang di sini adalah lebih kecil daripada 1. Semakin ke kanan, nomor semakin besar. Maksudnya ke arah sini, nilai semakin besar. Jadi sifar perpuluhan, soalan manakah yang lebih besar? Oke, manakah yang lebih besar di antara dua nilai, yaitu sifar perpuluhan 5 atau sifar perpuluhan 8? Oke, mana yang lebih besar? Jadi semakin ke kanan, nomor semakin besar. Yang maksudnya ke kanan ke arah sini, ke arah nomor 1 ini. Oke, semakin ke kanan. Jadi maksudnya nomor yang di sini lebih besar daripada nomor-nomor yang di sebelah sini. Oke, jadi sifar perpuluhan 8 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5. Kita tengok saja nilai dia. Yang nilai ini sifar perpuluhan 8 tentu lebih besar, kan? Yang ini kecil, sifar perpuluhan 5. Oke. Apakah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar perpuluhan 5 tetapi lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9?
Oke, di sini dia mau apa nilai itu? Apakah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar perpuluhan 5 tapi lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9? Oke, kita tengok balik pada garis nomor yang sudah disediakan ini. Oke, yang mana sifar perpuluhan 5 lebih besar daripada ini, berarti nomor itu di atas ini. Oke, di atas sini dan di atas sini. Oke, sampai sini. Lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Oke, ini sifar perpuluhan 9. Jadi berarti nomor itu di sini. Oke, jadi apakah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar perpuluhan 5 tapi lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9? Jadi ada 3 nomor ini, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7, dan sifar perpuluhan 8. Jadi 3 nomor ini yang lebih besar daripada sifar perpuluhan 5 tapi lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Terusnya kita coba jawab latihan yang diberikan di sini. Tentukan lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Oke, kita akan tentukan nilai perpuluhan itu, adakah dia lebih kecil ataupun lebih besar. Jadi kita akan gunakan ayat ini untuk menjawab latihan ini. Nah, latihan E. Sifar perpuluhan 3 dengan sifar perpuluhan 1. Kita akan buat perbandingan. Adakah sifar perpuluhan 3 ini lebih kecil atau lebih besar daripada sifar perpuluhan 1? Oke, kita rujuk pada gambar raja yang diberikan. Ya, ada 10 bahagian. Setiap petak ini setiap bahagian ini ada 10 petak. Oke. Yang ini warna ini dia warnakan 3 bahagian. Dan warna ini biru 1 bahagian. Jadi, lihat pada keluasan yang diwarnakan. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi, kita sendiri boleh nampak kawasan sifar perpuluhan 3 ini lebih luas diwarnakan berbanding kawasan sifar perpuluhan 1. Oke, jadi kita akan buat ayat ya. Kita akan ambil di sini mana yang lebih sesuai. Oke. Jadi jawaban yang sepatutnya ialah sifar perpuluhan 3 lebih besar daripada sifar perpuluhan 1. Oke, sifar perpuluhan 3 lebih besar daripada sifar perpuluhan 1. Kita ini sudah jawab untuk bahagian E. Yang ini jawabannya. Oke, kita lihat pada bahagian B. Bahagian B bandingkan 2 kawasan ini. Yang pertama ini sifar perpuluhan 2 diwarnakan biru, 2 bahagian diwarnakan biru. Dan yang ini warna kuning diwarnakan 6 bahagian. Ini sifar perpuluhan 6. Jadi kita akan buat perbandingan. Adakah sifar perpuluhan 2 ini lebih kecil atau lebih besar? Oke, lihat pada kawasan yang diwarnakan. Oke, jadi biru ini lebih kecil daripada kuning. Jadi maksudnya sifar perpuluhan 2 lebih kecil berbanding sifar perpuluhan 6. Oke, kita ambil jawaban yang diberikan. Oke, di sini saya disediakan jawaban, jadi kita bawa ya ke sini. Oke.
Jadi sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 6. Oke, ini jawaban untuk yang B. Oke, C. Oke, sifar perpuluhan 7 berbanding sifar perpuluhan 9. Oke, macam contoh-contoh yang kita sudah buat tadi, kita buat perbandingan kawasan yang diwarnakan. Yang warna merah jambu ini 7 bahagian. Oke, jadi dia adalah sifar perpuluhan 7. Dan yang hijau ini 9 bahagian, jadi dia ialah sifar perpuluhan 9. Oke, mana yang lebih kecil ataupun lebih besar? Oke, kita susun ayat dia daripada sifar perpuluhan 7. Kawasan yang diwarnakan lebih kecil, jadi maksudnya sifar perpuluhan 7 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Jadi kita akan tulis jawaban seperti ini. Oke, sifar perpuluhan 7 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, seterusnya kita akan jawab buku activity matematik tahun 2 muka surat 97 banding perpuluhan. Oke, muka surat 97 latihan banding perpuluhan. Oke, kita lihat di sini activity 1. Activity 1 banding perpuluhan. Tandakan betul perpuluhan yang lebih besar. Oke, tandakan betul perpuluhan yang lebih besar. Oke, tandakan salah pangka perpuluhan yang lebih kecil. Oke, jadi kita gunakan 2 tanda di sini. Untuk yang betul ini, yang ini betul untuk yang lebih besar, dan kita akan guna tanda salah pangka ini untuk yang lebih kecil. Oke, kita tengok soalan E. Banding perpuluhan. Sifar perpuluhan 3 dan sifar perpuluhan 2. Oke, kita akan guna 2 tanda tadi, yaitu untuk tanda besar yang ini betul, untuk tanda kecil kita buat pangkah macam itu. Oke, mana yang lebih besar? Kita tengok pada kawasan yang dihitamkan, yang dilorek ini. Oke, sama bahagian 10 bahagian semua. Yang ini sifar perpuluhan 3, yang ini sifar perpuluhan 2, sebab 2 kawasan yang dihitamkan, yang ini 3 kawasan dihitamkan. Jadi mana yang lebih besar? Kita tengok pada kawasan yang dihitamkan. Iya, tentu sifar perpuluhan 3 lebih besar. Jadi apa yang perlu kita tanda sini? Betul. Oke, jadi yang lebih kecil sifar perpuluhan 2. Jadi kita akan tanda pangka. Oke. B, sama juga kita akan gunakan 2 tanda ini untuk melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi buat perbandingan kawasan yang dilorek, kawasan yang dihitamkan. Oke, di sini sifar perpuluhan 1, di sini sifar perpuluhan 4. Jadi mana yang lebih besar? Jadi tandakan betul untuk kawasan besar, dan yang ini tandakan pangka untuk kawasan yang kecil. Oke, buat sendiri untuk bahagian B dan bahagian C. Sama juga
Kita buat perbandingan. Yang ini sifar perpuluhan 5, sebab 5 dihitamkan 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini sifar perpuluhan 7, 7 dihitamkan. Oke, jadi dia selang di sini. Oke, mana yang besar, mana yang kecil. Jadi tandakan betul untuk yang besar, tandakan pangkah untuk yang kecil. Oke, yang ini boleh buat sendiri. Dan di sama juga kita buat perbandingan di mana kawasan yang besar kita tandakan betul, kawasan yang kecil kita tandakan pangkah. Oke, jadi sila jawab untuk bahagian B, C, dan D. Seterusnya kita pergi kepada nomor 2. Tulis lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Oke, tulis lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Oke, kita buat perbandingan dua nilai perpuluhan ini, kemudian tulis dalam kotak. Ada dua soalan, E dan B. Oke, kita coba jawab bahagian E dulu. Sifar perpuluhan 5, ini kawasan yang dia sudah hitamkan di sini 5 bahagian. Dan sifar perpuluhan 3, di sini sudah dihitamkan 3 bahagian. Oke. Kita lihat dari sini, sifar perpuluhan 5 nih. Adakah kawasan dia lebih besar atau lebih kecil? Oke, buat perbandingan 2 nih. Iya, tentunya dia lebih besar. Jadi di sini kena tulis lebih besar daripada. Oke, jadi sifar perpuluhan 5 lebih besar daripada sifar perpuluhan 3. Oke, jadi untuk B, nah, sila jawab, bandingkan saja kawasan yang di lorek ini dengan kawasan yang di lorek ini. Jadi baru tulis jawaban dalam kotak ini, adakah dia lebih besar ataupun lebih kecil. Oke, seterusnya kita ke soalan yang ketiga. Lengkapkan garis nomor. Oke, tadi dalam buku teks kita sudah lihat satu garis nomor. Contoh yang kedua itu ada nilai-nilai di sini. Oke, nilai sifar perpuluhan 6 ini kurang daripada 1. Jadi coba cari apakah nilai-nilai yang sepatutnya ada pada kotak ini. Boleh rujuk dalam buku teks tadi yang kita sudah tunjukkan itu. Oke, jadi sila jawab semua latihan ini dan hantar pada guru matematik masing-masing.